tahun 2012 bacaan kali yang kedua. Tuan Yang Ketua, saya mohon mencadangkan suatu akta untuk meminda Akta Keterangan 1950 dibacakan kali yang kedua sekarang. Tuan Yang Ketua, pindaan yang dicadangkan dalam rang Undang-Undang Keterangan Pindaan nombor 2 2012 ini bermaksud untuk melengkapi dengan izin komplement rang Undang-Undang Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012, rang Undang-Undang Kanun Keseksaan Pindaan 2012 dan rang Undang-Undang Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan nombor 2 2012 yang telah dibentangkan di hadapan Dewan Yang Mulia ini bagi masih ada kelompongan undang-undang berlaku dan untuk memperkukuh dan menambah baik peruntukan undang-undang sedia ada, khususnya dalam mengatasi masalah dan kelemahan mengenai aktiviti jenayah cyber dan kesalahan jenayah melalui internet. Perkembangan yang pantas dalam penggunaan internet dan teknologi maklumat pada masa kini telah membawa kepada berleluasanya aktiviti dilakukan melalui internet. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah mengenal pasti bahawa Akta Keterangan 1950 perlu dipinda bagi menangani isu ketanpanamaan internet, iaitu dengan izin internet anonymity. Susan W. Brenner, seorang profesor undang-undang dan teknologi di University of Dayton School of Law, telah menggambarkan isu internet anonymity dengan izin seperti yang berikut dengan izin. A man can be a woman can be a man, a child can be an adult, a foreigner can pass for a native, all of which makes the apprehension of cyber criminals that much more difficult. Unquote. Penggunaan internet membolehkan sesiapa sahaja menyembunyikan identiti sebenar mereka dan ini menjadikan ketanpanamaan pelaku kesalahan jenayah satu halangan paling besar dalam menangani aktiviti jenayah cyber dan jenayah dilakukan melalui internet seperti menghasut, menipu, menghina mahkamah, menceroboh dan mencuri maklumat. Pelbagai teknik boleh digunakan oleh penjenayah untuk menyembunyikan identiti mereka dan ada kalanya mustahil untuk menentukan punca sebenar sesuatu email atau komunikasi elektronik yang lain. Selanjutnya, walaupun boleh dikenal pasti komputer yang digunakan untuk melakukan jenayah, tetapi amat sukar untuk membuktikan siapakah sebenarnya yang menggunakan komputer tersebut. Contoh yang paling jelas ialah semasa serangan pengganas di Mumbai, India. Apabila terdapat email dihantar kepada beberapa stesen televisyen sebelum letupan berlaku, walaupun dapat dikenal pasti dengan jelas lokasi alamat IP dan pemiliknya, tetapi amat sukar untuk membuktikan siapakah yang sebenarnya menghantar email tersebut. Penyelesaian bagi masalah ini ialah dengan mengalihkan tumpuan kepada pihak lain yang boleh dikenal pasti, seperti pemilik komputer, pemilik alamat IP address yang izin, pemilik alamat email dan pemilik kelengkapan dan peralatan yang daripadanya kesalahan jenayah dilakukan dan mengenakan anggapan liability atas mereka tanpa mengira bahawa penglibatan mereka adalah secara langsung atau tidak langsung. Oleh demikian, kerajaan mencadangkan peruntukan sewajarnya mengenai anggapan yang berasaskan owner-owners principle dimasukkan dalam Akta Keterangan 1950. Tujuan peruntukan anggapan berasaskan owner-owners principle izin adalah untuk meringankan beban pembuktian berhubung dengan fakta tertentu. Walau bagaimanapun, pihak pendakwa yang ingin bersandar kepada peruntukan anggapan mesti membuktikan terlebih dahulu kewujudan fakta-fakta tertentu sebelum anggapan boleh dibuat terhadap seseorang. Apabila wujud keterangan yang cukup untuk dibuat anggapan terhadap seseorang dan mahkamah berpuas hati bahawa anggapan boleh dibuat, beban pembuktian untuk membuktikan
atau menyangkal anggapan itu berpindah kepada orang yang terhadapnya anggapan dibuat. Beban pembuktian orang yang terhadapnya anggapan dibuat adalah atas imbangan keberangkatan izin balance of probabilities yang lebih ringan daripada beban pembuktian yang diletakkan ke atas pihak pendakwa. Kerana betul, Rang Undang-Undang Keterangan Pindaan Nombor 2 2012 memperuntukkan seperti yang berikut. Rang Undang-Undang bertujuan untuk menggantikan takrif komputer dengan takrif komputer yang baru yang lebih komprehensif dan selaras dengan takrif komputer dalam Akta Jenayah Komputer 1997. Kedua, Fasa 3 Rang Undang-Undang bertujuan untuk masukkan seksyen baru 114A yang membolehkan mahkamah untuk membuat anggapan fakta dalam kes-kes yang melibatkan penyiaran melalui internet. Anggapan yang boleh dibuat ialah A. Seseorang yang nama samaran atau gambarnya terdapat pada mana-mana penyiaran yang menggambarkan dia sebagai pemilik, hos, pentadbir, editor atau sub-editor, atau dia dengan apa-apa cara membantu dalam sesuatu penyiaran, orang itu boleh dianggap sebagai orang yang membuat penyiaran tersebut. Seseorang yang berdaftar sebagai pelanggan mana-mana penyedia perkhidmatan rangkaian internet, jika terdapat penyiaran dibuat dari rangkaian yang dilangganinya, dia boleh dianggap sebagai orang yang membuat penyiaran tersebut. C. Seseorang yang ada dalam milikan atau jagaannya komputer yang dari komputer itu sesuatu penyiaran dibuat boleh dianggap sebagai orang yang membuat penyiaran itu. Tuan Yang Ketua, Rang Undang-Undang Keterangan Pindaan Nombor 2 2012 ini diperlukan sebagai salah satu langkah untuk memperkukuh lagi peruntukan undang-undang yang ada bagi menangani persekitaran cyber yang semakin mencabar dan kompleks pada masa ini. Tuan Yang Ketua, saya mohon mencadangkan. Ada siapa yang menyokong? Datuk Yang Di-Pertua, saya mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah Rang Undang-Undang bernama Satu Akta untuk memindah Akta Keterangan 1950. Dibaca kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Ya, kena bertangan. Terima kasih Datuk Ketua. Yang Berhormat Menteri, sebetulnya akta yang dibentangkan ini memang dialu-alukanlah oleh ramai masyarakat. Saya menerima banyak SMS menyatakan bahawa ini adalah merupakan satu langkah yang bijaksana yang kehadapan, di mana selama ini seseorang yang memiliki bahan-bahan penyiaran seperti komputer dan bermacam-macam lagi, mudah untuk akses, membuat fitnah, membuat manipulasi, dan juga macam-macam suka-suka dia buat lontaran di laman-laman sosial yang terbuka. Kita berbicara soal masyarakat, dia berbicara yang bukan-bukan dan terlalu sukar untuk kita akses, untuk mengenal pasti siapa pelaku ini. Sebetulnya saya melihat Twitter Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Perdana Menteri membuat hujah-hujah yang beras, tapi dikritisasi dengan lontaran-lontaran yang tidak ada rasa. Seorang pemain Twitter yang terlalu ganas, yang tidak, rasa saya mereka ini tidak bertamadun menggunakan nama samaran. Satu dia itu King Jason dan satu lagi Yan Casanova. Ini dihamun dengan Penjelasan? mengetengahkan soalan-soalan pribadi dan macam-macam. Siapa itu? Ledang. Okey. Terima kasih Muhammad Kina Bertangan, bos kita. Ya. Jadi saya tertarik. Ada sedikit penjelasan yang saya ingin
tanya kepada Yang Berhormat Kena Bertangan, adakah maksud Kena Bertangan mereka-mereka yang menggunakan nama samaran ni adalah mereka-mereka yang pengecut, penakut, kan? Kalau mereka benar-benar berani, mereka sepatutnya tidak perlu menggunakan nama samaran. Jadi kita boleh tak kita gelarkan mereka atau masuk Kena Bertangan tadi adalah mereka ini adalah pengecut, penakut dan orang yang tidak bertanggungjawab. Dan akta ini akan mudah untuk mengenakan tindakan kepada mereka selepas ini. Ya, terima kasih Ledang. Cedek ke paparu umur? Bukan sahaja pengecut. Bagi saya, kalau boleh akta ini haruslah mencukupi di mana tidak dibenarkan lagi mana-mana individu menggunakan nama samaran. Sebab itu pengecut nama dia. Itu pondan. Macam Bagaimana dengan kalau Cedek? batu, kalau dia ibu barat menggunakan Cedek nama samaran, itu bermakna dia pondan. Menggunakan, okey. Siapa pun boleh. gunakan pondan. Ya, Yang Berhormat, berani beritahu sama Tun Mahathir Saya tidak bagi menggunakan. tahu siapa Berani. saja, tidak ada Berani. spesifik. Macam ni Kalau Tun Ibu Mahathir Barat pun pondan juga. gunakan, Ibu Barat pun pondan juga. Buat apa guna nama samaran? Kalau berani standard buat, Yang Berhormat. berani Speaker, tengok tanggung dengan standard argument, tengok. Ini apa ini? Apa ini? Ibu Barat ni, dia bangkang sial tentu bertua. Cadangkan pemerintah orang buat fitnah nama samaran, nak buat kerja macam mana? Jadi kita Laluan. Terima kasih Datuk Speaker Yang Berhormat Kena Bertangan. Dua hal. Nombor satu, bila kita menggunakan nama presidium dan sebagainya, kita perlu ingat bahawa itu adalah hak mereka. Di seluruh dunia tidak ada salah langsung menggunakan sedemikian. Nombor satu. Nombor dua, bila Yang Berhormat mengatakan bahawa saya nampaklah keterangan tidaklah kena-mengena dengan perkara yang Berhormat bangkit. Saya tak nampak. Boleh Yang Berhormat tolong menunjukkan dan berkena-mengena dengan Seksyen 3. Okey, sila. Terima kasih Yang Berhormat Kena Bertangan. Tapi saya rasa mungkin Yang Berhormat Kena Bertangan ingin menjelaskan lagi bahawa nama samaran ada perbezaannya dengan nama pena, pen name, yang mana kita ketahui dia macam tongkat waran merujuk kepada Allahyarham Osman Awang dan sebagainya. Jadi melontarkan berbagai-bagai fitnah tapi tidak memperkenalkan dirinya untuk kita jawab dan berdialog dengan positif. Ini orang jaksana namanya. Saya kalau Tumpat banyak kita puji. Tumpat dalam kita puji. pas macam ini, Ibu Barat belajarlah dengan ini saya punya Kerana ini, Tumpat dilahirkan oleh UMNO, kan? Dia bertamadun, ungkapan dia ada yang perlu kita bicarakan. Aman dunia dan lagi rakyat pun senang hati mendengar. Ini Ibu Barat. Sekejap Arau, sekejap saya ulas tu ni Ibu Barat. Dia kata hujah saya tidak relevan dengan apa yang dibentang. Menggunakan bukan nama pena yang macam Tumpat cakap tadi, saya memang bersetuju. Kita tahu siapa orang ini. Nama pena dia ada, nama tajam dia dalam tulisan itu ada. Tapi kita tahu siapa dia. Yang ini dia suka tukar-tukar identiti dia, maki hamun. Kita nak lawan siapa? Lawan angin, lawan hantu, lawan syaitan. Jadi lebih baik mereka-mereka ini tidak dibenarkan langsung untuk melibatkan diri menggunakan alam yang sebegini baik, berkomunikasi di angkasa, di udara, tetapi disalahgunakan. Saya minta Arau dulu, habis itu Putatan. Jumpa boleh? Hilang boleh tak? Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Bertuan. Terima kasih sahabat saya daripada Kena Bertangan. Saya beralih pandangan pada pindaan Seksyen 3 ni. Sebab yang melibatkan komputer ini satu alat yang boleh function dengan izin Datuk Yang Bertuan. Dan alat-alat elektronik ini dia
kebanyakannya dia tidak lifespan dia dengan izin dia tidak lama, dia mungkin ada kerosakan, dihantar ke kedai untuk diperbaiki dan sebagainya. Tapi dalam pada itu ada orang menggunakan komputer ini ataupun alat-alat ini untuk tujuan membuat onar dan sebagainya seperti yang dibangkitkan oleh Kinabatangan. Jadi tuduhan kemungkinan apabila akta ini dipindah, dia akan berbalik kepada pemilik komputer ataupun alat elektronik berkenaan. Ini juga harus menjadi contoh kepada adik-adik pelajar yang ada di atas, bahawa alat-alat elektronik ini tidak boleh dipindah milik ataupun dialpa hanya untuk tujuan private kita sendiri, sebab ia senang dimanipulasi ataupun disalahgunakan. Jadi saya mohon penjelasan daripada sahabat saya Kinabatangan, kerana mereka ini tidak terikat dengan etika, profession, penulisan, kewartawanan dan sebagainya. Mereka mudah membuat apa sahaja tumahan seperti mana yang Berhormat katakan tadi. Jadi pandangan Kinabatangan, bagaimana untuk kita mengatasi masalah ini? Ya, terima kasih Araf. Sebelum saya balik dengan apa ini putatan, memang rasa saya ini perlu juga dilihat oleh kementerian dan kerajaan sebagai salah satu permasalahan. Sebab kita tidak mau undang-undang yang baik ini tetapi teraniaya seseorang. Bukan sahaja mungkin pelajar-pelajar yang tidak ada awareness, tidak ada kesedaran. Bahkan kita pun kadang-kadang hantar komputer ke tempat-tempat apa ini memperbaiki komputer dan sebagainya. Mungkin di situ apa ini pekerja-pekerja yang pakar dengan komputer, kalau dia nak membuat sesuatu dengan menggunakan komputer kita, akhirnya yang terkena yang tuan punya. Jadi ini pun harus rasa saya harus ada batas-batas untuk memberikan keadilan sejagat kepada semua pihak. Jangan dia jujur, ikhlas, teraniaya. Ngajar komputer anak dia rosak, tapi kedai tiba-tiba digunakan pula untuk tujuan-tujuan yang tidak. Okey, putatan dulu. Putatan, lepas tu apa ni? Jempol. Dan Silam jangan lupa. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih sahabat saya yang hebat-hebat daripada Kinabatangan. Memang perbahasan beliau tu memang hebat, 2 kali hebat, 3 kali hebat pun boleh. Ya. Saya tertanya diri saya sendiri yang berhormat, yang saya tidak dapat jawapan dia. Mungkin yang berhormat boleh memberi penjelasan sedikit kepada saya. Ini soal penggunaan komputer ini tidak ada sempadan. Pendaftarannya tidak ada sempadan. Apa akan terjadi kalau pihak di sana itu yang duduk sana itu ya mengambil satu ejen yang berdaftar di Amerika, berdaftar di luar negara yang lain, untuk menghina ataupun mengeluarkan kenyataan terhadap ini kalau minta pencerahan. Kalau pun contoh tak betul, jangan buat macam pembangkang, buat macam ejen. Buat perbandingan yang betul-betul. Kalaulah, ini kalau budak-budak dengar tak betul, tak bagus, budak-budak dengar macam kita jahat. Budak-budak pun tahu. Budak-budak pun tahu ni. Kalau tahu. Yang digunakan untuk membuat menghina atau memburuk-burukkan kerajaan daripada luar negara. Dan kita tidak boleh ambil tindakan. Undang-undang ini tidak ada provisonya yang mengambil tindakan kepada pengguna-pengguna yang berdaftar di luar negara. Minta penjelasan yang berhormat. Kalaulah digunakan oleh pihak di sana. Okey, sekali dengar apa? Selangor okey. Berhormat, yang penting kali ialah undang-undang yang kita bahas, yang akan kita luluskan ini, kita berharap sangat supaya dapat memberikan perlindungan, terutama sekali untuk memberikan satu identiti kepada mana-mana penulis internet, supaya tidak lahir penulis-penulis upahan, penulis-penulis yang menghancurkan negara, penulis-penulis yang meredakan dirinya menjadi alat untuk sabotaj negara, sabotaj ekonomi negara. Dan inilah jenis
penulis-penulis internet yang perlu kita ambil tindakan, dan kita berharap sangat supaya undang-undang yang kita luluskan ini dapat melindungi negara dan juga kepentingan rakyat kita berdasarkan apa yang kita bahaskan tadi. Sekali silam kena bertangan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua. Terima kasih sahabat saya kena bertangan. Bila kita melihat ini suatu tindakan yang sangat baik dan tahniah kepada kerajaan, sebab bila kita lihat baru-baru ini di United Kingdom, BBC News World Sky Net yang telah skandal menyebabkan dia punya kaki tangan pun perlu meletak jawatan, sebab tidak bertanggungjawab, dan bila didapati oleh kerajaan Britain dia boleh mengancam keselamatan negara. Maka pandangan Yang Berhormat kena bertangan supaya di masa akan datang semua penulis-penulis dan termasuk juga yang mempunyai peralatan seperti komputer ini dipastikan, diwajibkan mereka ini mendaftar, dan dari segi lisennya pun kalau misalnya dari segi patent pemilik itu seorang yang didaftarkan dengan, kita tahu apabila dia mengubah sebarang pendaftaran ke atas peralatan komputer dan sebagainya ataupun penulisannya, dia perlu diambil tindakan dengan kadar yang segera supaya ia tidak akan mengancam dari segi keselamatan negara, dan boleh tidak menjejaskan dari segi hubungan sesama masyarakat. Sebab kita melihat undang-undang ini perlu kita sokong dan laksanakan supaya dapat mengawal dari segi ketenteraman awam, dari segi hubungan baik semua pihak. Apa pandangan kena bertangan dalam perkara ini? Kena bertangan. Okey, sila. Saya jawab sekali. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Tua. Sebelum itu saya nak ucapkan selamat datang kepada pegawai dan pemimpin kemas Parlimen Maran, guru dan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Kamarudin, Batu Korau Perak, dan lain-lain tetamu kita. Kena bertangan, saya nak respon sikit apa yang disebutkan oleh Ibu Barat tadi. Ibu Barat mengatakan bahawa penggunaan nama samaran dan lain-lain nama adalah kebebasan masing-masing, hak asasi mereka. Tetapi kalaulah kita berikan kebebasan, tetapi mereka yang menggunakan kebebasan nama samaran dan sebagainya membawa fitnah-fitnah, mengeluarkan perkara-perkara yang boleh merosakkan dan boleh mengancam keselamatan negara, apakah kita nak biarkan perkara ini? Saya minta pandangan kena bertangan. Terima kasih. Ada 4 orang rakan-rakan kita, iaitu pertama daripada Putatan, daripada Silam, daripada Jempul, dan juga daripada Maran. Datuk Pertua, memang jelas bahawa selama ini di dalam negara kita, apabila komputer ini telah diterjemahkan dengan begitu pantas, kita seolah-olah tidak ada akta yang boleh membuat apa-apa kekangan, boleh membuat apa-apa dakwaan yang menyeluruh. Kalaupun ada, ini apabila ada kes berlaku, ada bersifat-sifat penipuan ke, pembunuhan ke, baru polis boleh pergi kepada SKMM untuk mengenal pasti identiti pengguna dia. Jadi ini adalah amat tidak adil. Sebab itu Ibu Barat tadi berbicara soal hak kebebasan. Rasa saya dia dengan diri dia sendiri pun tidak ada kebebasan secara total. Dia dengan diri dia, bukan lagi dengan isteri dia ataupun anak-anak dia. Itu sudah terteliti, tidak ada kebebasan langsung. Bebas, saya tidak tahu kebebasan apa dia nak. Kita dengan hati kita pun bercengkerama. Otak kita memikirkan lain, hati kita berkehendak akan lain. Yang mana kita ikut? Ikut hati kah, ikut akal kah? Bermakna tidak ada kebebasan. Bukan semua hidup ini, sometimes you punya minda nak itu, tapi you punya hati say no. Pun tidak ada kebebasan. Jadi apa lagi nak berbicara soal keseluruhan. Jadi Ibu Barat kena rasional macam tumpat. Biarpun dia di pembangkang, tetapi rakyat suka dia. Dia tanding tetap menangnya. Ibu Barat belum tentu. Itu masalahnya. Sebab dalam DIP pun, si putih pun,
kempen kasih kalah Ibu Barat. Itu Ibu Barat tidak tahu. Kena tahu. Bukan racun, ini fakta. Dalam DIP memang macam tu, dia bunuh membunuh. Muhammad, Apa? pilihan raya Saya akan baru datang. cakap Adakah Sekuti dah Muhammad sudah ada berdiri. chance untuk bertanding kah? Ini apa ni? Ada chance untuk Winnable bertanding? candidate dah. Saya ingat tak Winnable? ada lah. Not winnable. Losable candidate. Saya ini tanding tidak tanding, saya boleh kasih tolong kawan-kawan menang dalam pertandingan. Yang penting kita kekalkan majoriti suara rakyat. Okey, saya balik kepada akta, Tuan Pertua. Ada sampingan sedikit. Ya, terima kasih Hewan. Kembali kepada akta. Ya. Hewan. Jadi apabila kita tidak ada peraturan, seolah-olah kita tidak beratika. Seharusnya dalam mengendali melayari komputer ini, semua nak berpengetahuan. Apabila tidak ada pengetahuan, tidak ada tata cara dia, maka semua boleh mendaftar masuk seolah-olah kita menggunakan hukum rimba. Seolah-olah kita hidup dalam zaman gua batu dahulu. Seolah-olah kita tidak bertamadun. Itu sebab Perdana Menteri kah, Ketua Pembangkang tweet baik-baik saya dengar. Saya pandang tengok. Tiba-tiba menyelit satu dua orang maki. Tidak adil. Dan kita tidak tahu siapa dia. Jadi dengan adanya, kalau boleh saya mendesak betul, kecuali nama pena yang terdaftar seperti apa ini, tongkat waran, seperti banyak lagi sebetulnya penulis-penulis dalam negara ini. Terdahulu waktu mereka menentang British untuk memerdekakan negara ini. Tapi kalau buat macam nama-nama besok lain, ini hari lain, ini adalah bukan lagi pondan, Tuan Pertua. Ini pengkhianat dan perlu diambil tindakan yang sewajarnya. Dan kepada mereka yang merasa diri mereka menjadi sasaran pemfitnah ini, mereka diberi hak untuk akses dengan mana-mana agensi kerajaan untuk mengenal pasti siapakah identiti penama pelaku-pelaku ini. Sebab tidak adil. Kita berbicara soal global, soal masyarakat, tiba-tiba dia intercept dengan ungkapan-ungkapan maki hamun. Dia tidak tahu apapun kita bicara. Fitnah dan sebagainya. Ada yang banyak dalam internet ini, tentu Pertua, ada baiknya, ada buruknya. Banyak orang, banyak pergaduhan, banyak penipuan, macam-macam. Sebab itu kita harus menyediakan satu akta ruang lingkup yang lebih meluas. Biar industri permainan alam maya ini dilayari dan dipemainkan oleh masyarakat kita Malaysia yang mempunyai pengetahuan. Jangan budak-budak sekarang suka-suka 7 tahun dah ada komputer, dah ada BlackBerry, macam-macam ada. Mereka tidak tahu sebetulnya apa yang mereka layari, dimensi mana yang mereka nak tengok. Jadi ini pada saya amat menjadi kebimbangan lah kalau kita tidak tangani secara bijaksana. Dan kalau boleh akta ini juga boleh menggunakan nama pena semata-mata, tapi nama samaran kalau boleh janganlah. Saya cukup tidak ada keyakinan lah dengan komputer pada hari ini. Mana suka-suka dari mana, seperti Putatan cakap, kalau sekiranya mana-mana pihak mengupah izin daripada luar, ini tidak tergulung dalam akta ini. Memang tidak ada. Jadi bermakna bebaslah. Bebaslah mana-mana pihak, bukan kita cakap di sana. Tidak adil juga untuk kita menuduh. Tapi siapa-siapa sajalah yang ada niat buruk terhadap negara kita, bermakna kita tidak ada apa-apa perlindungan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Jadi ini akan mendedahkan kita kepada sasaran mana-mana pihak daripada segenap penjuru. Dan mungkin jangan hairan, jangan bimbang, satu hari mungkin dunia cyber ini boleh menghancurkan
mana-mana negara. Tidak lagi perlu menggunakan peluru berpandu ataupun tidak lagi perlu menggunakan kuasa atom seperti di Korea Utara dan di Iran. Dengan menggunakan laser komputer, mungkin manusia boleh ditakluki, boleh ditundukkan, boleh diperlemahkan oleh permainan yang sebegini. Kita belum tahu apa yang berlaku sebab industri ini dia membiak begitu pantas. Macam manusia ini dia ada limit, setahun sekali dia melahirkan. Tetapi industri komputer ini pembiakan dia terlampau cepat macam kilat. Jadi kalau tidak ada pembendungan, kalau tidak ada sesuatu akta yang boleh melindungi akan kepentingan mana-mana pihak, saya bimbang. Wajah dia boleh rubah. Macam-macam orang ini tidak ada situ, dia dalam komputer ada. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Terima kasih Kina Batangan. Adakah Kina Batangan juga merasakan bahawa aktiviti hacking ini juga mesti diambil kira oleh kerajaan, kerana mutakhir ini terdapat budak-budak yang pintar yang balik daripada luar negara hack website-website kerajaan, hack website-website orang tertentu, akhirnya menguharakan seluruh maklumat yang ada dalam kategori tersebut. Macam mana pendapat? Saya setuju Yang Berhormat. Sekaligus. Kina Batangan belakang. Sekaligus. Okey, Terima kasih Yang Muhammad Datuk. Yang Muhammad lagi panjang cerita Yang Muhammad ni. Sedikit saja. Adakah maksud Yang Muhammad Kina Batangan bahawa kalau kita minta supaya mereka menggunakan nama samaran ni dia ambil tindakan, kita juga mesti adil kepada mereka-mereka yang menggunakan nama yang sebenar, identiti yang sebenar. Kerana orang-orang ini berniat ikhlas menedakkan sesuatu yang baik, yang memang kejadian memang berlaku, tetapi akhirnya mereka menjadi mangsa fitnah. Contohnya Kina Batangan, Dr. Rahman ni, Kadir, yang ditulis dalam Facebook bertarikh 11/4/2012 tentang peristiwa semasa pertabalan agung di istana. Pertamanya Dr. Rahman Kadir yang menulis supaya tidak menjadi satu bahan fitnah, dan siasatan mesti dibuat supaya adil kepada penulis dan adil juga kepada yang konon kena fitnah. Adakah Muhammad Kina Batangan bermaksud demikian? Terima kasih. Saya jawab dulu rakan saya Sungai Petani. Memang Yang Berhormat, sebetulnya penggodam ni dia memang saya pujilah dia. Hakim penggodam ni, dia memang brilian dia punya otak. Baru-baru ini kalau kita tahu seorang remaja 18 tahun wanita, tapi sebelum itu Datuk Pertua saya ingin mengalu-alukan kedatangan rombongan penghulu-penghulu dan pemimpin-pemimpin masyarakat daripada Parlimen rakan saya Seri Gading. Selamat datang. Penggodam ni 18 tahun, seorang perempuan cantik pula itu, lawak, tapi dia ada grup 4-5 orang. Dalam sasaran dia nak godam Bank Amerika lebih kurang 200 juta. Dia dapat sudah kumpul 30 juta USD. Tapi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Dia bukan kena tangkap pasal menggodam, dia palsukan pula pasport dia, nak travelling pergi luar negara. Barulah terbongkar identiti dia, kena penjara 40 tahun. Kesian juga ya. Jadi ini merupakan satu cadangan yang baik, yaitu kena dipikir semua sudut. Kalau kita nak menyediakan package akta Kina yang Batangan lebih sempurna, laluan Kina Batangan belum boleh 1-2 saat lagi. Jadi kalau tidak kita sediakan, bermakna dirawang-awanglah generasi muda insan kita ini hidup dalam dunia maya sebegini. Okey, sila. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Terima kasih Kina Batangan.
saya mengambil kesempatan mengalu-ngalukan kehadiran penghulu-penghulu daripada kawasan Parlimen Parit Sulong sekali. Kinabatangan. Apa yang dinyatakan oleh Kinabatangan tadi adalah antara penyataan sesetengah pihak yang sengaja mahu mengambil kesempatan terhadap perancangan jahat, character assassination yang mahu dilakukan, yang mengambil kesempatan mahu cuba mempengaruhi generasi-generasi muda yang ada, terutama anak-anak muda yang ada yang memang hidupnya dengan media baru ini, ya, dengan komputer, dengan internet dan sebagainya. Jadi apakah pandangan dan juga nasihat daripada Kinabatangan terhadap tindakan yang sepatutnya diambil oleh pihak kerajaan hanya melakukan character assassination kepada pemimpin-pemimpin kerajaan yang ada pada hari ini? Saya mohon penjelasan. Terima kasih. Saya juga dalam nada yang sama, saya ingin dapat pendirian daripada Kinabatangan. Apakah pandangan Kinabatangan terhadap pemimpin-pemimpin termasuk menteri atau ahli parlimen yang sebelum menyiasat, sebelum mengenal pasti fakta yang disebar dalam blog yang konon dia oleh seorang doktor yang tidak kita tahu nama samaran atau nama betul, Dr. Rahim Kadir, yang mencemari institusi diraja dan juga ahli-ahli parlimen. Saya ingin dapat pengesahan bagi pemimpin begitu. Apa pandangan Kinabatangan? Ya, terima kasih kedua-dua Ibu Hormat. Sebetulnya akta inilah yang kita harap-harapkan boleh meleraikan kemelut yang berlaku. Sebab dalam dunia hari ini, seperti tadi Muhammad Menteri maklumkan, bahawa peguam berfikir yang berbicara ini mungkin perempuan, mungkin laki-laki, mungkin budak-budak, mungkin orang tua, mungkin dua-dua, mungkin tidak tahu dari mana. Justru itu, janganlah kemudahan alam maya ini menjadi musibah kepada manusia. Tapi ini kita juga tidak boleh lari daripada keadaan sebegini. Sebab cabaran hidup manusia ini makin lama makin kompleks, makin membebankan. Dulu kita tidak ada berbicara soal alam maya ini, kita berbicara soal lain. Tetapi hari ini alam maya ini telah menjadi musuh yang lebih dahsyat daripada musuh berhadapan. Kita tidak tahu, kita siok-siok di rumah, rupa-rupanya seluruh rumah kita ditelanjangkan, digambarkan seolah-olah kita ini sudah tidak ada marwah langsung. Jadi ini tidak adil, ini tidak betul. Jadi saya yang Muhammad, saya cukup rasional dalam soal-soal sebegini. Ya Ahmad, saya ingat dah cukuplah penjelasan tu ya Ahmad. Sebab kita dah 40 minit bercakap cerita tentu. 2 pindaan saja ya Ahmad. Kita ada lagi banyak 14 undang-undang. Berapa lama kita ada di Tentu Pertua? Sebab akta ini sebetulnya belum pernah kita bahas. Dia ini terlampau begitu besar kepada rakyat di luar sana. Saya tak nak bagi itulah Ahmad. Kalau tu saya nak minta menjelah tu tak payah. Saya kasih paham dia lah. Terima kasih Datuk Pertua. Walaupun sebetulnya kita aku dengan keputusan Datuk Pertua, tetapi sebetulnya akta ini memang dinanti-nantikan oleh generasi modal insan kita, sebab mereka juga ingin mengetahui ke arah mana kerajaan boleh mengangkat sesuatu masyarakat ke satu dimensi yang masa depan yang lebih baik. Jadi apabila kita bercakap dalam alam maya yang sebegini, bermakna sudah tentu harus kita kupas, kita rungkai satu demi satu apa yang semestinya dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi orang awam, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan
yang si pelaku salah guna ini juga didakwa. Mereka tidak sewenang-wenangnya menghancurkan masa depan mana-mana pihak yang tidak bersalah jadi bersalah, yang tidak ada buat kerja jahat dijadikan kerja jahat. Sebab ini semua, walaupun ini orang kata alam maya, tetapi dia punya racun melebar begitu cepat. Satu orang muat turun, berjuta orang akan melayari dia. Dan dengan tahulah, kalau orang Melayu ni biasanya dia 1 inci jadi 1 depah. Itulah. Boleh. Ya. Boleh. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Kena Batangan. Kita dapati kemajuan dalam teknologi IT ni, dan wujudnya alam maya, cyber world ni, banyak membawa kepada keburukan di samping ada kebaikannya. Jadi punca keburukannya ialah apabila orang-orang yang menggunakan medan alam maya ini tidak mendedahkan identiti sebenar, nama sebenar masing-masing. Adakah saya nak bertanya Yang Berhormat fikir bahawa dari segi di peringkat antarabangsa, kalau tidak mampu di peringkat nasional, satu undang-undang dibuat untuk mengenakan syarat kepada pengendali dunia cyber ini, iaitu mesti menggunakan nama yang betul, identiti yang betul. Kerana kalau tidak, tidak ada pertanggungjawaban dengan apa juga yang disebut, dinyatakan, diluahkan melalui dunia alam maya ini. Kenapa mesti kita, masyarakat dunia, membenarkan perkara ini, kaedah ini terus menerus? Saya rasa satu gerakan di peringkat antarabangsa, world community, mencari kaedah supaya ada pertanggungjawaban. Itu satu. Keduanya, sebagai komen sajalah. Dulu alam maya ni banyaknya orang halimunan. Halimunan dengan orang bunian. Jadi sekarang ni nampaknya manusia pun dah jadi orang halimunan banyak. Apa komen? Yang Muhammad pasti salah. Daripada awal mukadimah saya memang menyatakan hasrat saya, iaitu kalau boleh Kementerian kena merangka satu undang-undang, iaitu Akta Jenayah Komputer ni, jenayah cyber ini, tidak secara menyeluruh. Pertama, pendaftaran dia harus beratika, harus ada atika, iaitu tidak boleh suka-suka dia nak daftar dengan menggunakan berbagai-bagai nama dan sebagainya. Tujuan jahat cuma untuk, kadang-kadang dia tidak tahu pun apa dia buat. Dia cuma suka-suka melontarkan apa dia nak cakap. Dia boring-boring, dia lepas mungkin lepak apa tengok, habis tutup. Jadi tidak ada yang boleh mengekang seseorang berbuat demikian. Jadi ini seolah-olah kita, seperti awal saya katakan tadi, kita berada dalam hukum rimba dalam soal jenayah komputer ini, jenayah cyber ini. Tidak ada mana satu mekanisme yang boleh memandu kita untuk membuat kekangan kepada mana-mana individu yang ada hasrat ataupun niat jahat melakukan. Lenggong belakang. Mana? Kelas sekejap mana? Kena bertangan. Saya setuju. Undang-undang satu hal. Tapi kadang-kadang kalau ada undang-undang pun, kalau dia tak ikut juga. Yang membimbangkan saya ini, kadang-kadang kalau kita tengok, kita baca dalam Facebook, blog, komen-komen, pandangan-pandangan yang dikemukakan terutama sekali oleh generasi muda ni. Kadang-kadang berkaitan dengan agama, komennya keluar dari konteks dan kadang-kadang boleh menyebabkan
pegangan hidup dia rosak. Sebab itu apakah Kinabatangan berpandangan selain daripada kita tekankan soal undang-undang ni, soal pendidikan kita ni, apakah perlu untuk anak-anak kita ni faham bagaimana nak menggunakan alam cyber ni dengan begitu bermanfaat? Apakah pendidikan itu perlu diberikan penekanan? Ya, terima kasih Muhammad Lenggung. Datuk Pertua, rasa saya kerajaan memang perlu melihat soal jenayah cyber ini bukan lagi merupakan satu perkara yang baru. Dan kita rata-rata budak-budak sekolah kita rata-rata ada 1 orang 2 handphone, baru pun tingkatan berapa. Tetapi budaya itu tidak kita terjemahkan. Jadi kalau boleh, mungkin kerajaan perlu melihat bahwa perlu ada silabus baru di sekolah-sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, yaitu bagaimana penjanaan diatikakan kepada pelajar-pelajar kita, supaya mereka ini apabila besar, mereka menggunakan kemudahan ini untuk dengan sesuatu perkara, bukan untuk semata-mata melontar fitnah, semata-mata untuk menjatuhkan seseorang, semata-mata untuk menghuru-harakan keadaan. Ini rasa saya perlu diatasi dengan seberapa segera. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya kagum dengan sahabat saya Kinabatangan. Saya rasa pendapat dan ucapan beliau boleh mewakili kita, baik sebelah sini ataupun sebelah sana. Bukan soal tamu ada atas saya bercakap ni, tapi kerana kepentingan jenayah alam cyber. Seperti Lenggong, kita di Malaysia ni, terutama orang Islam, orang Melayu, kita amat takut dengan salah guna alat-alat canggih ni. Yang nak kita jaga akidah kita. Mereka kalau dengan nama samaran, nama hantu yang mereka gunakan, boleh merosakkan akidah. Soal bagaimana kepercayaan ahli sunnah wal jamaah itu harus dipertahankan. Macam-macam ajaran sesat hari ini yang boleh memesongkan siarnya lain, masalah-masalah akidah yang bercanggah. Jadi ini semua besok akan memecah belahkan orang Islam. Jadi undang-undang yang kita bahaskan ini amat pentinglah. Saya berharaplah kalau ada juga lompang-lompang yang tertentu yang patut kita perbetulkan, yang patut kita tambah perbaikan, saya rasa dari masa ke semasa pihak yang berkuasa harus melihat ini. Bagi saya yang paling penting ialah akidah kita supaya jangan tersalah. Bagaimana pendapat? Saya setuju dengan rakan saya. Bagi orang Islam yang penting iaitu akidah dia, ke arah mana, amalan dia, fi'il dia. Tetapi bagi bangsa-bangsa yang lain itu sebab kita ada kebimbangan. Kadang-kadang dunia maya ini begitu meluas. Bukan lagi kadang-kadang, dia terlalu meluas. Tapi kadang-kadang dia mengecil juga. Apabila dia mengecil, disitulah lompang-lompang itu perlu dibuat sesuatu oleh pihak pemerintah. Walaupun mungkin di peringkat antara human right lah, kebebasan lah, seperti Mubarak kata. Tapi dalam dunia negara, konsep negara kita Malaysia ini, kebebasan macam mana? Kita ini sebetulnya di Kuala Lumpur ni, Ipoh Barat bawa satu kereta, saya bawa satu kereta, kita boleh melihat each other, satu sama lain. Cuma satu saja. Benda dalam dunia ini tidak ada pertembungan dia, yaitu mata kita. Dua mata kita ini tidak pernah bertembung antara satu sama lain. Dia boleh kita lihat di dalam cermin, tetapi mereka sedih sebab di antara mereka pun tidak boleh berjumpa antara satu sama lain. Itu mata kita. Itulah ciptaan Allah Ta'ala, begitu besar, mata ini boleh memandang luas, tetapi mereka sendiri tidak boleh bertemu antara satu sama lain. Ya. Dah panjang sangat untuk 2 section perubahan, Rahman. Oh, saya minta lah, Rahman. Boleh, Tuan-Tuan. InsyaAllah, walaupun perkara ini mungkin sudah banyak juga kita bicara, ya insyaAllah lah, bagi saya 2 minit, saya akan habiskan akta tambahan pindaan ini, sebab pada saya, Tuan Pertua, adalah lebih baik
kita merangka satu akta yang boleh memberi keinsafan, yang boleh memberi ikatan, yang boleh memberi jaminan kepada keselamatan awam, kepada negara kita, kepada masa depan generasi anak bangsa kita. Sebab kalau kita tidak sediakan satu ruang akta yang boleh untuk memberi garis panduan kepada mereka, akhirnya mungkin 20 tahun akan datang pun masalah yang sama akan dibicarakan oleh wakil-wakil rakyat kita pada 20 tahun akan datang, sebab kita tidak menyediakan ruang akta yang boleh melindungi kepentingan awam secara total kepada masyarakat bangsa kita. Terima kasih Tuan Ketua, saya menyokong. Ya, Ahmad, sebelum kita meneruskan perbahasan, Ahmad, saya peringatkan dalam rang undang-undang ini ada dua perkara saja. Yang pertama, definisi komputer. Apakah kesan dan efek kepada kita kalau perkara ini diubah? Yang kedua, presumption of fact dalam evidence, the onus of proof, shifting daripada satu tempat ke tempat yang lain, and what the kesan kepada kita dan masyarakat. Jadi ini saya baca peraturan 36(1). Seorang ahli dewan apabila membahaskan rang undang-undang yang meminda akta induk, hanya perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang itu saja yang digunakan bercakap dan tidak perkara-perkara yang melibat akta induk. Jadi saya berharap yang lain tolong duduk, Ahmad, saya cakap buang-buang masa berdiri itu. Itu saja yang kita sebenarnya patut cakap. Patutnya kalau dalam masa dua section ni, mungkin dalam masa 10 minit tu dah mencukupi seseorang untuk menganalisakan dua pindaan ini. Cuba diri lagi sekali, saya tengok. Terima kasih. Yang berhormat Kepong. Datuk Yang Tertua, walaupun itu dua perenggan saja mengenai pindaan ke atas Akta Keterangan 1950, tapi implikasi dan konsekuensi itu memang meluas. Implikasi dan konsekuensi. Dan di sinilah Datuk Tan Sri Yang Dipertua, tadi saya sebutkan, walaupun pindaan ke atas akta ini hanya melibatkan dua perenggan, tapi implikasi dan konsekuensinya sangat luas. Sangat luas. Kerana ini kena mengena dengan itu, usaha kita untuk itu memerangi jenayah cyber. Yang jenayah cyber. Dan saya akan mengambil 10 minit saja walaupun dia begitu penting kerana ada ramai yang nak berucap, termasuk Yang Berhormat Seri Gading. Dan di Datuk Tan Sri, sekarang ada bilion komputer di dunia. Dan ini kita bergantung kepada itu infrastruktur maklumat bukan saja di negara ini, bahkan juga di seluruh dunia. Dan itu data-data yang disiarkan di dalam internet ini adalah begitu besar, begitu banyak. Dan di sini dengan kedua-dua pindaan tersebut, yang pertama je untuk itu memperluaskan tafsiran komputer. Tafsiran itu memang satu perkara yang baik, dan walaupun lewat satu dekad dah, kerana negara-negara dia ada di sini ini rang undang-undang seumpama ni diadakan di negara yang lain 10 tahun yang lampau. Dan bahkan juga akta komputer kita pun 1997 saja. Lambat, memang lambat.
Ya. Dan juga itu pindaan yang kedua tu ke atas section baru 114A itu, presumption of fact in publication dan sebagainya. Memang kita perlu semua ini. Sama ada kita dengan pindaan ini cukup untuk memerangi penjenahan siber ini, saya belum tahu lagi. Mungkin tak cukup. Mungkin tak cukup. Kerana dunia cyber ini dia memang bergerak dengan begitu pantas. Dan di sini saya hendak itu pihak kementerian mengambil perhatian mengenai itu perlindungan data-data. Kerana walaupun kita nak ambil tindakan, walaupun kita nak itu mencegah penjenahan, kita mesti memastikan ada perlindungan ke atas data individu, personal data, dan kita tak boleh menjejaskan itu perdagangan atau perniagaan elektronik dan juga itu harta intelek mesti dipelihara dan saya tak tahulah macam mana dengan pindaan ini kita boleh dengan berkesannya itu mengawal semua informasi maklumat yang itu haram, dan semua aktiviti yang haram di dalam internet. Saya tak tahulah macam mana dengan pindaan ini kita boleh mencegah. Saya berharap kita itu langkah yang kita ambil itu ada berkesan dan juga Kepung, tak laluan sikit. Boleh yang bermakrau ini. Terima kasih. Ke pendengar bersama. Ya, sekejap ya. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Betul. Terima kasih sahabat saya daripada Kepung. Saya ingin bertanya kepada Kepung, pandangan peribadi, iaitu berhubung dengan pasal 3 section 114A. Kepung katakan tadi akta ini sudah lama di negara kita, itu akta jenayah komputer. Tetapi baru sekarang soal istilah komputer itu diperjelaskan dalam pindaan ini. Jadi saya ingin bertanya kepada Kepung soal fakta dalam penyiaran. Bangkitkan oleh Kinabatangan soal kita nak mengenal identiti penyiar di dalam internet. Mana kata dia menyiarkan satu berita, kerana mereka tidak terikat pada profession, mereka tidak perlu terikat pada etika undang-undang yang perlu dipatuhi. Jadi apabila mereka menyiarkan sesuatu fakta dalam penyiaran internet, jadi dengan tidak ada pengenalan identiti diri penyiar sebenar, jadi adakah pindaan akta ini membolehkan pihak kerajaan sama ada SKMM atau KDN membuat siasatan ataupun mengenal pasti identiti yang tidak menyiarkan nama sebenar mereka apabila mereka menyiarkan fakta-fakta tertentu ataupun berita-berita tertentu yang pada mereka mungkin mereka tidak perlu bertanggungjawab atas juga asas ataupun information ataupun fakta yang hendak disampaikan. Pandangan daripada Kepung. Tan Sri yang ketua saya betul faham apa yang Berhormat Arau hendak menyampaikan tadi, dan sama ada pihak kerajaan mampu untuk mengenal penyiar di dalam komputer yang berbilion-bilion di luar dan di dalam negara. Saya belum pasti macam mana kita dapat mengecamkan semua. Itu mungkin mustahil. Tapi walaupun kita berikhtiar dengan kaedah yang tertentu untuk mencegah sedaya yang boleh. Ini bukan setakat dengan yang Berhormat Sepang dengan KTM aja tu. KTM di dalam negara kita boleh itu kontrol semua, dan ini di luar negara berbilion-bilion. Macam mana kita boleh mengenal pasti semua penyiar ini?
memang susah. Saya simpatilah dengan yang Muhammad Arau. Dan juga Tidak, kebun sikit lagi. Contohnya saya ambil dalam konteks negara China. Kita negara China pelbagai etnik, pelbagai agama. Mereka terpaksa tutup setengah-setengah laman web kerana mereka tidak mahu gambaran-gambaran yang diberikan akan menyebabkan berlaku perpecahan di kalangan penduduk dan menyukarkan integrasi yang telah dibuat melalui polisi dasar kerajaan China. Jadi adakah perkara-perkara ini juga kita boleh praktis bukan perlu kepada kebebasan mutlak? Terima kasih. Yang Tan Sri, ini memang satu perkara yang penting untuk semua parti, semua golongan, semua individu di negara ini. Kita mesti mempunyai etika dan akhlak yang murni lah, dengan nilai-nilai sejak apa saja di dalam internet kita, sama di dalam Facebook, apa saja kalau boleh merosakkan hubungan kaum, boleh merosakkan itu masyarakat kita, jangan kita siarkan. Itu semua orang lah yang termasuk yang Muhammad di dalam dewan ini, jangan kita siarkan apa saja yang boleh merosakkan kaum, merosakkan masyarakat kita. Saya setujulah yang Muhammad Arau. Kita semua mempunyai etika dan akhlak dan nilai yang murni, supaya negara kita boleh sama-sama aman, damai dan itu makmur. Dan Datuk, kerana saya sudah ambil hampir 10 minit, tapi cukuplah saya di sini Tan Sri, kita itu perlu banyak lagi usaha, bukan saja dengan pindaan ini saja. Kita mesti itu memperkukuhkan semua itu agensi kita. Kita perlu mungkin satu charter untuk information, maklumat di negara ini, dan juga itu banyak lagi komunikasi dan convention untuk mencegah semua jenayah, termasuklah terorisme cyber yang kian menjadi-jadi. Dan misalnya kalau itu dengan virus yang menyerang pengadam, menyerang itu security exchange kita, supaya security exchange sudah tidak boleh ada hubungan dengan dunia luar, kita akan rugi berbilion-bilion. Dan sebab itulah saya berharap semua yang saya sebutkan tadi dapat diatasi dengan beransur-ansur, dengan kerjasama semua pihak. Sekian, terima kasih. Sila. Uluslang. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Sebelum saya mulakan hujah saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan takziah saya kepada keluarga Puan Walini atas kerana Yang Berhormat Senator Datuk PK Subaya telah meninggal dunia awal pagi tadi. Takziah saya kepada keluarga beliau. Terima kasih. Yang Berhormat Tan Sri, terima kasih memberi peluang kepada saya untuk membahas atas rang undang-undang meminda akta keterangan ini. Saya sedar bahawa rang undang-undang ini adalah untuk menangani isu-isu dengan izin internet anonymity dengan menyediakan fakta berdasarkan honest principle dengan izin dalam penyiaran melalui internet. Apabila kita mengatakan internet anonymity ataupun ketanpanamaan internet, ia merupakan salah satu isu yang harus ditangani. Malah pada tahun 2009 bulan September, NITC ataupun National Information Technology Council juga telah membentangkan isu ini sebagai satu isu yang harus kita ambil tindakan kerana ia akan memudaratkan sekiranya tidak mengambil satu tindakan yang cepat. Maka hasrat kementerian untuk membuat pindaan ini pada masa ini, walaupun bagi saya sedikit lewat, tetapi ia akan membantu kita. Landasan ini sangat penting untuk kita memastikan bahawa generasi masa depan
akan kurang menaburkan fitnah dan hanya akan menulis berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan tidak akan melemparkan tomahan yang tidak ada asas atau fakta. Saya juga lihat bahawa pada pindaan Seksyen 3, ia memberi satu definasi yang begitu komprehensif. Ketakrifan terhadap komputer ini telah diberikan satu definisi yang begitu komprehensif dan saya pasti ini merupakan akan memasukkan semua kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam seksyen ini. Dan pada seksyen baru 114A pula, ini pula akan memudahkan penyiasatan dan pendakwaan untuk mengenal pasti siapa sebenarnya anonymous person ataupun dengan izin orang yang tanpa nama. Ini sangat penting kerana bukan mudah untuk kita mengenal pasti siapakah mereka pengguna-pengguna yang menggunakan tanpa nama. Saya rasa kini laptop, netbook, notebook, walau apa pun jenis bahan yang kita gunakan, ia harus digunakan seperti kediaman kita. Harus dijaga dengan baik, kunci rumah sebila sekiranya kita nak keluar. Tidak boleh menggunakan komputer, memberikan komputer ini pinjam kepada kawan-kawan kita kerana ini mungkin juga akan memudaratkan situasi. Soalan saya, Tan Sri Speaker, ialah bagaimana pula sekiranya seorang pengguna ini menggunakan ataupun menaikkan maklumat-maklumat, memuatkan maklumat-maklumat ini dalam cyber cafe. Sama ada cyber cafe yang ada di Malaysia ini teratur pendaftaran siapa yang menggunakan, pukul berapa ia digunakan. Pengguna ini boleh menggunakan cyber cafe di seluruh Malaysia hanya untuk memuatkan maklumat-maklumat palsu lepas tu berhijrah ke tempat yang lain. Adakah kementerian bersedia dan apakah cara-cara? Adakah kita akan mengeluarkan satu syarat untuk memastikan pengusaha-pengusaha cyber cafe ini mempunyai maklumat terperinci siapa yang menggunakan, pukul berapa, pendaftaran, alamat penuh pengguna. Semua ini diperlukan supaya kita dapat menjejak langkah mereka yang menaburkan fitnah menggunakan anonymous ini. Tan Sri Ketua, perkara yang kedua ialah kita juga tidak mahu mereka yang innocent dengan izin atau mereka yang tidak bersalah dihukum. Kerana mungkin netbook atau laptop itu kepunyaan saya tetapi digunakan oleh orang lain, mungkin dihackkan oleh orang lain, mereka pecah password saya tetapi menggunakan, memuatkan dokumen-dokumen atau maklumat-maklumat yang palsu, dan ini juga akan mewujudkan satu keadaan yang mana mereka yang tidak bersalah akan dihukum, dan ini tidak harus berlaku. Apakah cara-cara, bagaimanakah kementerian, apakah mekanisme kementerian untuk memastikan mereka yang tidak bersalah ini tidak dihukum? Tuan Ketua, Tan Sri, itu sahaja yang ingin saya bentangkan. Saya ucap terima kasih dan menyokong undang-undang ini. Sila, baca. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin mengambil bahagian dengan berikan sedikit pandangan terhadap pindaan kepada akta keterangan ini, di mana seperti mana sedia maklum pindaan sedikit yang hendak dilakukan kepada akta asal ini menyentuh tentang komputer, peralatan elektronik yang sekarang ini seperti mana juga yang kita maklum penggunaan media baru amat popular sekali digunakan, sama ada ke arah kebaikan mau juga ianya menjadi alat yang cukup digunakan sekarang ini untuk menyebarkan fitnah, menjadi punca mungkin timbulnya jenayah dan sebagainya. Jadi saya melihat harapan daripada pindaan ini, selain daripada apa yang telah dibuat di sini, adalah keperluan kepada kita di dalam melaksanakan keadilan dalam sistem perundangan kita. Kenapa tidak kalau dapat juga dilihat aspek-aspek lain dalam perundangan yang sedia ada, mana yang kita sedia maklum undang-undang Islam contohnya memberikan peruntukan yang cukup tinggi kepada hal-hal yang berkaitan dengan keterangan. Undang-undang keterangan seperti mana yang saya sebutkan bahawa ketika kita membahaskan pindaan ataupun pemansuhan ISA dan digantikan undang-undang baru, aspek-aspek prosedural selain daripada aspek-aspek substantif, aspek-aspek prosedural harus diberikan satu kedudukan yang tinggi bagi
aspek-aspek prosedural ini menjadi ataupun kedudukannya dalam Islam cukup tinggi. Kaedah-kaedah asas seperti contohnya yang Muhammad Tan Sri lebih sedia maklum sebagai pengamal undang-undang, kaedah al-bayyinah 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankar, keterangan dibawa oleh plaintiff dan bersumpah datang daripada hendaklah didatangkan oleh defendant. Ini antara prinsip-prinsip asas dalam perundangan ataupun undang-undang keterangan Islam yang harus juga dilihat untuk memastikan supaya contohnya dalam tadi menggunakan media baru untuk penyebaran fitnah. Saya amat membimbangi kalau apa yang kita istilahkan dalam undang-undang sebagai standard of proof untuk kita membawa sesuatu hujah di dalam pembicaraan sesuatu kes, sekiranya standard of proof itu tidak sampai kepada tahap yang boleh benar-benar dapat menjadi kepada pelaksanaan sesuatu undang-undang tersebut. Jadi yang Muhammad Tan Sri Speaker, standard of proof seperti mana kita sedia maklum, ada berbagai level standard of proof ini dengan izin yang perlu diperhatikan bagi memastikan keadilan dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan undang-undang. Isunya sekarang ini adalah bagaimana standard of proof yang disusuli juga dengan burden of proof. Kedua-dua ini adalah asas-asas dalam undang-undang keterangan dalam mana-mana sistem pun dapat dilaksanakan dalam kita mengawal penggunaan media baru hari ini yang tadi pada peringkat awal telah saya sebut. Bagi mereka yang kebaikan untuk menyebarkan sesuatu yang positif, itu mungkin sudah tentulah tidak menjadi isu. Tapi hari ini kita lihat mungkin tidak keterlaluan kalau saya sebut, kalau kita bandingkan peratus penggunaan media baru ini, saya rasa peratus penggunaan media baru untuk perkara yang tidak baik, menaburkan fitnah, membuat tuduhan dan tohmahan tanpa sebarang bukti, tanpa sebarang asas yang kukuh, tanpa sebarang dukungan yang jitu, jauh lebih tinggi daripada penggunaan media baru untuk perkara-perkara kebaikan. Jadi di sinilah timbulnya seperti mana saya sebutkan tadi, kita boleh saja mendefinisikan komputer dengan definisi yang baru, tetapi yang tidak didefinisikan dalam undang-undang ini, tapi perkara yang berkaitan dengan burden of proof dan standard of proof dengan izin adalah juga perkara yang harus diberikan perhatian dalam penggubalan ataupun pindaan kepada undang-undang yang berkaitan dengan lidang. Lepas lidang tumpat. Terima kasih Tan Sri Ketua. Saya juga menyokong saya teringat satu hadis mengatakan bahawa fitnah itu lebih kejam, lebih teruk daripada membunuh. Ini, saya pakai ayat Quran kan. Ini adalah satu daripada pelengkap pada keseluruhannya. Artinya bukan saja yang melengkapkan kepada undang-undang tentang, tapi ia adalah melengkapkan kepada satu sistem yang adil kepada keseluruhan kehidupan kita. Maknanya kalau selama ini mereka boleh berselindung dengan teknologi canggih seperti peralatan komputer yang ditafsirkan pada pindaan Seksyen 3 perkara 2 ini begitu komprehensif. Jadi ia sudah tentu akan memudahkan sesuatu siasatan dan akhirnya hukuman kepada mereka-mereka yang mesti bertanggungjawab. Dan tadi saya sebut Tan Sri betul ialah adil ini mestilah kepada semua pihak. Adil kepada pengadu, adil kepada penulis. Kita tuntut
menuntut satu siasatan yang adil kepada mereka-mereka yang menggunakan nama samaran yang identitinya sukar untuk kita ketahui, dan juga adil kepada mereka yang menulis dengan yang ikhlas, mendedahkan identitinya, nama penuh dengan pangkat sekaligus. Dan mereka yang mendedahkan identitinya ini, setengah pihak mengatakan mereka ini melakukan fitnah, sedangkan beliau menulis sesuatu fakta dalam mana-mana media sosial misalnya dengan rela hati, dengan ikhlas, kerana ingin membetulkan keadaan. Jadi biarlah ia benar-benar adil, Tan Sri Ketua. Jadi ini adalah salah satu daripada keperluan dalam bentuk undang-undang yang dipinda untuk memenuhi kehendak tersebut. Jadi Tan Sri Ketua, yang penting ialah Tan Sri Ketua ialah soal pelaksanaan, soal penguatkuasaan. Kerana sekiranya rang undang-undang ini sudah diluluskan dan diwartakan, tetapi jika tidak ada usaha yang bersungguh-sungguh, jika tidak ada satu sistem yang cekap, maknanya kita tidak mempunyai mungkin alat ataupun sistem, kaedah dan sebagainya untuk mengesan mereka-mereka yang memang mahir menggunakan peralatan moden ini, kemungkinan rang undang-undang ini tinggal rang undang-undang sahaja. Mana mesti ada satu sistem, satu kaedah atau satu alat yang boleh benar-benar mengesan. Sama ada penulis itu menggunakan komputer mereka, mereka atau menggunakan komputer lain, mereka boleh memecah masuk komputer orang lain, mereka boleh mendapatkan, mengetahui password seorang dan sebagainya. Mesti ada satu kaedah, satu sistem. Yang ini satu persoalan yang sangat penting, Tan Sri yang betul, supaya rang undang-undang ini betul-betul dapat berfungsi dan menjamin keseluruhan kehidupan kehidupan rakyat dalam negara kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, Tan Sri Ketua, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Saya yakin akan dapat berfungsi untuk mengelakkan fitnah. Kerana kita tidak mahu keadaan menjadi tidak terkawal hanya kerana banyak fitnah yang berlaku dalam negara kita. Yang ini Tan Sri betul yang perlu ditekankan. Tindakan demi tindakan mesti dibuat. Dan mungkin pihak berkuasa tidak mampu untuk menyiasat semua fitnah. Kerana banyak cerita ataupun banyak kenyataan yang dibawa oleh individu di dalam negara kita. Mungkin sukar untuk kita kesan, tetapi sekurang-kurangnya kita mestilah berusaha untuk membuat satu pendedahan yang lebih luas, membuat satu sistem pendidikan kepada rakyat Malaysia, khususnya generasi muda yang akan memimpin generasi yang akan datang, bahawa sudah ada undang-undang. Mereka perlu berhati-hati dengan perbuatan mereka. Kerana kalau mereka berani melakukan sesuatu yang merupakan pembohongan atau fitnah, kesannya bukan saja kepada mereka sendiri yang terikat dengan undang-undang ini, tetapi juga keseluruhan rakyat Malaysia. Inilah maksud saya, Tan Sri betul, yang saya patut puji kepada pihak kerajaan yang telah pun membangkitkan, yang telah pun membentangkan rang undang-undang ini untuk melengkapkan kepada rang undang-undang yang sedia ada, khususnya berkaitan dengan takrif komputer yang sangat complicated dan sangat rumit pada masa ini. Boleh celah. Terima kasih Yang Berhormat Ledang, terima kasih Tan Sri Speaker. Saya merujuk kepada apa yang Berhormat sebut tadi tentang isu fitnah dan bagaimana kerajaan termasuklah semua agensi patut bertanggungjawab
untuk melawan dan mengekang kemarahan fitnah. Saya pergi kepada seksyen baru yang diwujudkan di bawah fasal nombor 3 seksyen baru 114A yang bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi anggapan fakta dalam penyiaran bagi memudahkan pengenalan dan pembuktian identiti seseorang yang namanya tak diketahui terlibat dalam penyiaran melalui internet. Saya ada beberapa kes di lapangan ini yang begitu jelas menunjukkan nama digunakan nama samaran yang berhormat. Contoh Papagomo. Nama samaran tapi siapa dan fitnah yang dibuat termasuk terhadap anak YB Bagan dikatakan meraba seorang gadis bawah umur dan laporan polis termasuk penjelasan sekolah diberikan tapi tidak ada tindakan susulan. Yang lebih teruk lagi, individu Papagomo ini dijemput bersekali dalam lawatan rasmi semasa melawat kapal selam KD Tun Razak. Jadi YB Bagan ada bersama timbalan beliau dan Papagomo. Dan saya dapat maklumat bila ada seorang komander operasi tentera laut membuat laporan kata tidak boleh kita benarkan perkara sedemikian berlaku. Beliau pula diambil tindakan. Papagomo masih lagi bebas menyebarkan fitnah. Dan didapat dokongan daripada Kementerian Pertahanan. Kalaulah jemputan dikeluarkan sampai begitu jemputan rasmi, takkan ini boleh diterima pakai. Kedua, yang terakhir sebelum saya habis, kes melibatkan Allahyarham Ahmad Sarbaini. Keluarga beliau datang ke Parlimen juga mengemukakan rungutan tentang Papagomo kerana dalam laman web dikatakan diletakkan gambar yang diambil daripada telefon bimbit Allahyarham dalam simpanan SPRM. Dapat gambar tersebut menyatakan inilah perempuan simpanan Ahmad Sarbaini. Keluarga Allahyarham menyatakan anak Allahyarham. Jadi saya nak tanya di sini, adakah keperluan untuk kita memastikan tidak adanya kerjasama kerajaan, kerjasama kementerian dalam melindungi beberapa individu, dalam memastikan bila kita kata nak cari pemfitnah, kita buat undang-undang ni, nak pastikan mereka diambil tindakan guna nama samaran ke tidak, jangan dilindungi semata-mata nak membantu pimpinan yang ada. Kalau ini dilaksanakan, insya-Allah barulah you show dengan example, you lead by example, Tan Sri Speaker. Kalau ada perlindungan begini, apa pendapat yang berhormat? Tak perlukah penjelasan diberikan oleh Kementerian Pertahanan sendiri? Orang nama Papagomo ini dijemput, dibiar bebas, sedang kita nak laksana satu lagi undang-undang nak laman web fitnah dengan menggunakan nama samaran. Saya pohon penjelasan daripada Yang Berhormat. Ini perkara penting. Yang Berhormat sebut tentang dosa fitnah kan? Ujung dia bermarah lah. Tak apalah kan. Ada dua keadaan Tasi yang Petua. Pertama, yang bercakap benar, dia tuduh fitnah, kan? Kedua, yang memang cakap tak betul dan juga dituduh fitnah. Sebab tu pada awal tadi Tasi Petua saya menyebut tentang adil. Tentang adil, kan? Tentang adil. Sama ada Papagomo ke, ranking ke, tak apa menama lagi. Kan? Pada saya mesti adil. Adil kepada penulis yang tidak berbohong dan adil kepada penulis yang berbohong. Dua-dua perlu dibela. Jadi saya awal tadi saya menyebut bahawa rang undang-undang ini mestilah menjurus kepada arah itu. Barulah kita dapat mudah untuk menentukan mana yang benar, mana yang tidak. Dan kita juga tidak boleh mudah menghukum atau membuat andaian, sentiasa ragu, sentiasa menaruh sangkaan yang buruk kepada sistem kita. Misalnya polis, kita cukup curiga, kita mudah sangat menaruh kecurigaan kepada pihak polis, kononnya polis tidak adil dan sebagainya, dan juga sistem lain. Kalau ini kita tekankan, maka tidak ada kesudahannya. Sedangkan saya mengaku ada sedikit
kejahatan asasi ini, kadang kejahatan hanya tak sampai pun 1%, tetapi yang itulah yang dibesar-besarkan. Dan mudah-mudahan Tan Sri Pertua, undang-undang ini akan merujuk kepada perkara tersebut dengan lebih terkesan. Dan akhir sekali, Datuk yang Tan Sri Pertua, saya minta jugalah supaya dengan kemudahan yang ada ni, supaya kita lebih adil, penulis yang bernama Dr. Rahman Khadik, seperti yang saya sebutkan tadi dalam blognya, kemudian diedarkan dalam Facebook, yang menulis tentang kejadian dalam istana sempena pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong itu mestilah disiasat, dan kalau betul kejadian itu berlaku juga mesti diambil tindakan, kerana biarlah kita adil pada semua. Sekian, terima kasih. Tan Sri Pertua, saya menyokong. Tumpat, selepas Tumpat, Kota Belud, lepas tu Seremban. Terima kasih Tan Sri Andi Pertua. Saya ingin mengambil bahagian dalam perbahasan berkaitan dengan rang undang-undang untuk meminda Akta Keterangan 1950 ini. Pertamanya, saya hampir-hampir sealiran dengan semua ahli-ahli yang berhormat yang telah berucap, termasuklah yang berhormat Lembah Pantai. Saya juga ingin kita mengingatkan sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat saya Bacok tentang betapa perlunya apabila kita bercakap dan membicarakan mengenai keadilan yang sangat ditekankan oleh Ledang, prinsip-prinsip perundangan dan kaedah-kaedah tata cara perundangan Islam mestilah diambil kira supaya kita meningkat tahap keadilan kita ini setaraf dengan negara kita yang menghendaki supaya Islam diletakkan di kedudukan yang tertinggi di dalamnya. Tan Sri Andi Pertua, pertamanya tentang teknikal, Tan Sri, iaitulah bahawa pindaan ini semuanya dalam bahasa Inggeris. Saya dapat menerima hakikat bahawa oleh kerana Evidence Act ini tahun 1950 dirumuskan dan diluluskan, maka yang asalnya dalam bahasa Inggeris. Tetapi tidakkah di dalam kuasa Tan Sri sebagai Yang di-Pertua Dewan untuk mewajibkan sekurang-kurangnya pindaannya ada dalam bahasa Malaysia dengan mengekalkan amalan kita terjemahan Inggeris dengan bahasa Inggerisnya itu, supaya ianya mempermudahkan kita dan meningkatkan penggunaan bahasa kebangsaan negara ini dalam apa-apa sekalipun rang undang-undang yang kita luluskan dalam Dewan Yang Mulia ini. Itu saya pohon Tan Sri mengambil berat supaya kita dapat menunjukkan bahawa kita benar-benar menghormati bahasa kebangsaan negara kita. Seterusnya, Tan Sri Yang di-Pertua, rang undang-undang ini sebagaimana saya sebut awal-awal tadi, memanglah perkara yang perlu dilakukan, memandangkan bahawa sudah terbukti terdapat amalan-amalan fitnah, pembohongan dan sebagainya yang menggunakan saluran yang bernama komputer, internet, media sosial dan sebagainya. Yang berhormat Menteri dalam membentangkan tadi pun telah seolah-olah mengakui bahawa ianya hendaklah mengguna pakai kaedah-kaedah kesaksian mungkin tidak seketat menurut proses kehakiman yang biasa. Istilah-istilah seperti honest, beban pembuktian, balance of probabilities diguna oleh Yang Berhormat Menteri dalam pembentangan beliau itu tadi. Memandangkan bahawa isu berkaitan dengan fitnah dan pembohongan, penipuan dan sebagainya ini agak berluasa menerusi internet dan komputer dan sebagainya, kita boleh dikatakan terpaksa mengorbankan tapi dengan mengambil kira apa yang disebutkan oleh Bacok tadi, prinsip-prinsip tinggi kehakiman supaya kita dapat sekurang-kurangnya mengurangkan amalan penggunaan internet dan komputer untuk tujuan-tujuan yang tidak baik itu. Sudah tentu rakan-rakan saya daripada Barisan Nasional amat cenderung tentang apa-apa sekalipun undang-undang
dan pindaan yang mengetatkan lagi, menyulitkan lagi, menghadkan lagi hak dan kebebasan saya. Kecenderungan ini saya harap tidak dijadikan alasan untuk dengan mudah menyokong rang undang-undang seperti ini. Saya bimbang sebab dalam perbahasan kita beberapa hari ini tentang Seri Yang di-Pertua tentang rang undang-undang berkaitan dengan kanun keseksaan, berkaitan dengan undang-undang kesalahan keselamatan, kita dibandingkan dengan Thailand misalnya, bahawa kita ini aman, damai dan sebagainya kerana kita mempunyai undang-undang yang ketat, manakala Thailand tidak mempunyai undang-undang itu. Rakan saya Kota Belud amat tegas dalam pendirian tersebut. Saya buat sedikit penyelidikan di Thailand, Tan Sri Yang di-Pertua, mereka ada undang-undang ISA. Namanya pun ISA dan nama penuhnya pun Internal Security Act, dan digubal dalam tahun 60-an seperti kita juga. Malah di Thailand, Tan Sri Yang di-Pertua, Internal Security Act ada, Emergency Decree ada, dan untuk Selatan, untuk minoriti Muslim, mereka gunakan minoriti Emergency Decree ini yang jauh lebih ganas daripada ISA. ISA digunakan di Bangkok apabila baju kuning berlawanan dengan baju merah sebagainya, yang dianggap tidak seketat dan seteruk sezalim emergency degree yang ditambah lagi apabila terkena kepada masyarakat di selatan, masyarakat minoriti. Jadi oleh itu tidak bermakna undang-undang ketat tidak akan ada pengeboman, tidak akan ada orang-orang yang tidak berpuas hati terhadap kerajaan. Puncanya ialah kerajaan tidak boleh menekan minoriti, sama ada kerajaan Thailand ataupun kerajaan Malaysia. Kalau minoriti ditekan, minoriti ditindas, undang-undang yang seketat mana pun tidak boleh menghalang rakyat untuk bangkit menolak kekejaman sesebuah kerajaan itu. Jadi saya fikir apabila kita nak membandingkan dengan Thailand, janganlah kita mengambil sikap yang mudah. Begitu juga kalau kita nak membandingkan dengan Indonesia, mereka pun ada undang-undang yang ketat, tetapi mereka sekarang ini membebaskan, melonggarkan, rakyat boleh berdemonstrasi dengan aman, dan apabila dalam bulan-bulan yang mana demonstrasi itu berlaku dengan cukup kerap, dengan penglibatan rakyat yang cukup ramai, apabila dikaji kenaikan ekonomi suku tahunan, ekonomi mereka meningkat lebih daripada ekonomi Malaysia yang kononnya aman, damai dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kebebasan adalah punca yang penting supaya rakyat boleh bukan sahaja mengecap kebebasan dan keadilan, tetapi ekonomi negara-negara seperti contoh Thailand, seperti contoh Indonesia lebih baik daripada peningkatan ekonomi negara kita. Begitu juga apabila kita melihat pindaan rang undang-undang ini, kita perlu fikir mengapa di Malaysia ini, sebagaimana semua bercakap tadi, kadar penggunaan internet, SMS dan sebagainya dengan menggunakan nama-nama samarannya, saya rasa jauh lebih teruk daripada seluruh dunia. Kenapa? Saya sedang fikir tadi, Tan Sri Yang di-Pertua, mungkin pada pandangan saya kerana kita mempunyai media yang cukup ketat. Kita mempunyai media resmi yang pihak-pihak yang tidak sealiran dengan kerajaan dan Barisan Nasional ini tidak diberikan kebebasan untuk menerbitkan akhbar yang terbuka, bukan akhbar, newsletter seperti Harakah atau Suara Keadilan dan Roket saja. Media, dan saya amat gembira bahawa ada sedikit cadangan selepas ini berkaitan dengan akta media mesin cetak dan penerbitan yang sedikit kelonggaran akan diberikan. Saya fikir di situlah puncanya mengapa media internet ini boleh dikatakan menjadi ruang untuk orang dengan seboleh-bolehnya, sebebas-bebasnya menegur, mengkritik dan hampir-hampir dan kadang-kadang saya setuju memfitnah sesiapa sekalipun itu. Poin kedua berkaitan dengan media negara kita ini. Media negara kita inilah yang merupakan pelopor fitnah kepada rakyat kita. Istilah sodomi, berbagai-bagai yang anak-anak muda, pelajar-pelajar tak pernah dengar sebelum ini. Media utusan Melayu, utusan Malaysia, berita harian, tiap-tiap hari sodomi. Ini punca dan permulaannya fitnah yang dilakukan oleh media, bukan oleh anak-anak muda kita dalam internet. Mereka belajar daripada generasi wartawan kanan negara seperti berita Malaysia dan sebagainya. Jadi oleh itu kita mesti melihat, walaupun kita terpaksa dan merasakan bahawa keadaannya mendesak kita untuk bersama-sama
mengetatkan lagi kebebasan orang memfitnah melalui internet ini, tetapi kita juga mesti melihat lebih daripada itu dan memperbetulkan budaya politik kita, mengetatkan di kalangan kita ini amalan menggunakan kuasa kita ke atas media cetak yang sebebas-bebasnya mengutuk, mengkritik dan memfitnah pemimpin-pemimpin dan rakyat dan masyarakat. Sedikit penjelasan, Pak. Bagi ya. Tumpat, kita faham di Malaysia ini apabila kita bercerita mengenai ICT, dia bukan macam negeri lain. Bidang inilah satu bidang yang dimonopoli oleh kerajaan, diterajui oleh Telekom Malaysia. ISP-nya, Internet Service Provider-nya semuanya dipunyai oleh kerajaan. Malah didokong pula dengan, dan kita menyokong pertubuhan kita panggil Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Kerana itu ke arah regularisasi telekomunikasi ICT Malaysia. Tetapi semenjak penubuhan Suruhanjaya ini, dan saya yakin kalau ia tidak punya kepakaran, boleh dibahaskan di dewan ini, kita perlu bantu. Tetapi isunya, kenapa saya tengok dalam kes menyebabkan Menteri Penerangan, seorang blogger, kena dengan cepat. Tapi dalam kes Papua Gomo, dan saya pun terima banyak SMS, short clips, apa kita panggil multimedia video ni, saya tengok Telekom ataupun Suruhanjaya tidak punya satu kekuatan untuk melakukan perkara ini. Tapi di sini dipinta satu undang-undang. Soalan saya kepada Tumpat ialah, adakah isu sebenarnya ialah isu undang-undang ataupun isu enforcement, ataupun isu sebenarnya bukan nak selesaikan masalah apa dia ni yang dikatakan kononnya anak media itu, anak mula itu, tapi sebenarnya isu lain. Saya mohon penjelasan daripada Tumpat, apa sebenarnya yang nak capai dalam rancangan undang ini? Saya setuju dengan Yang Berhormat Balik Pulau, dan sebagaimana yang saya cuba sebutkan tadi, saya berharap bahawa kesedaran di kalangan semua pihak ada, dan kena juga disedarkan bahawa kita tidak boleh menggunakan media dan kuasa kita sebagai kerajaan untuk menggunakan media untuk mempelopori budaya fitnah melalui media yang akan diikuti oleh orang lain dan anak-anak muda kita, dan oleh itu kita hari ini cuba memperbetulkannya. Ya. Tuan Sri Yang Dipertua dan sahabat saya yang berhormat Tumpat, dalam nafas yang sama, pindaan ini adalah untuk